Bila? 22 hari bulan. Tinggal berapa minggu lagi ni? Tinggal 2 minggu lagi ya. Ni hari ni dah 1 hari bulan, 1 Februari. Minggu depan ada sekali lagi. Minggu satu lagi sekali. Minggu yang ketiga nanti kita akan exam, kita akan periksa. Dan insya-Allah tuan-tuan datanglah on time. Ujian tuan-tuan kita akan buat di sini dalam tempoh masa 1 jam setengah. Tetapi insya-Allah saya bagi extra time sampai kepada 2 jam. Kalau 2 jam tak siap-siap juga, puan-puan buatlah di rumah. Dekat rumah banyak jam kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan, iyalah dekat rumah banyak jam. Puan-puan nak buat 5 jam ke 10 jam ke terpulang ni. Tapi jangan lupa lepas tu hantar semula pada ustaz jawapannya ya. Okey tuan-tuan puan, sekiranya sesiapa yang tak mampu datang pada 22 hari bulan, maka tuan-tuan boleh hubungi ustaz selepas tarikh tersebut dan ambil kertas soalan buat di rumah ya insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan, sebelum saya lupa, di belakang sana masih banyak lagi tu borang Ihya Ramadan. Kalau tuan-tuan sudi, tolonglah ustaz, tolonglah golongan asnaf, agih-agihkanlah borang tu pada jiran tetangga. Puan-puan tahu kan jiran tetangga kita 40 rumah. Start daripada rumah kita tu 40 rumah. Kiri, kanan, depan, belakang tu jiran kita. Tapi pastikan tuan-tuan bagilah borang tu kepada jiran yang beragama Islam. Mana tahu Allah bukakan hatinya untuk dia bersedekah, walaupun RM1, RM2, maka tuan-tuan mudah-mudahan sedekah itu adalah sedekah yang dianggap sebagai amal soleh yang mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan puan, ambil ya borang di belakang sana dan puan-puan boleh edar, boleh photostat sendiri sekiranya tak cukup ya. Dan tolong hantar borang tersebut sebaik-baiknya sebelum Ramadan. Dan puan-puan tahu tak hari ni berapa Rejab? Hari ni 20 Rejab tahu. Sekejap je masa bulan Rejab, tinggal 10 hari, 9 hari lagi kita nak menyambut bulan Sya'ban. Dan tuan-tuan puan sudah tentu bulan Rejab dan Sya'ban ada doa yang Ustaz ajar hari itu kan. Apakah doa di bulan Rejab dan Sya'ban? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tak faham doa bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Pun boleh juga, tak ada masalah. Doa bahasa apa pun Allah faham, Allah terima jika kita doa dengan hati yang ikhlas insya-Allah. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah ya, tolong ya untuk kita jayakan program Ihya Ramadan nanti insya-Allah. Dan tuan-tuan puan, mari kita fokus kepada kuliah kita hari ini. Sudah tentu sebelum kita bincangkan jawapan pada latihan muka surat 120, 21, 22 dan 23, ada baiknya ustaz bagi tahu bagaimana format ujian. Tapi sebelum tu lupa pula ustaz. Puan-puan, sesiapa yang nak ambil peksa tolong bayar yuran ujian ya sebanyak RM10 untuk ustaz nak photostat kertas soalan nanti. Jadi kalau puan-puan ada duit hari ni bayarlah RM10. Kalau tidak nantilah minggu depan ke minggu satu lagi ya. Bayar kepada admin di belakang sana. Nanti admin akan catat bahawa puan-puan dah bayar yuran, maka puan-puan layak menduduki ujian. Okey, mengikut rekod saya sebelum ini, hampir 50 orang pelajar mengambil exam. Sebelum ni 50 orang pelajar. Maknanya sebelum ni tajuk tahap yang kedua lah. Jadi harap-harap tajuk tahap yang ketiga ni lebih kurang macam tu jugalah jumlahnya. Biasanya normal, mana-mana kelas ustaz, bilangan pelajar yang ambil exam ni lebih kurang dekat-dekat 50 ataupun 50 lebih sedikit lah. Tapi yang herannya, saya heran daripada dulu sampai sekarang. Masa kelas, pelajarnya tak sampai 50. Tapi masa exam, tiba-tiba 50 orang pula tuan-tuan puan-puan. Allahuakbar. Macam mana ni ustaz? Macam mana ustaz nak settlekan masalah ni? Senang aja. Okey, dengar molek-molek. Barang siapa yang tak datang kelas ustaz kurang daripada 50%, walaupun dia ambil exam, tapi nanti di hujung semester, pada tahap yang keempat, tuan-tuan puan-puan tak layak dapat sijil penuh. Sebab apa? Puan-puan tidak memenuhi syarat pengajian kita. Puan-puan pergilah mana-mana tempat pengajian, kalau 50% ke bawah kehadiran kita, kita datang 2-3 kali je, tiba-tiba exam. Walaupun lulus exam, tapi tak layak dapat sijil. Jadi itu akan saya buat. Kita akan tengok kehadiran attendant masing-masing. Dan saya minta tuan-tuan puan-puan datanglah sepenuhnya ataupun sebahagian besarlah kelas ustaz. Akhirnya nanti tuan-tuan baru boleh ambil exam ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak atas kerjasama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okey tuan-tuan puan, tinggal 2 minggu lagi ni sebelum nak exam. Kadang-kadang ustaz yang lebih berdebar puan-puan, berdebar saya nak menghadapi ujian tuan-tuan puan. Dan puan-puan tahu tak? Tahun ini ada 4 kelas. 4 kelas akan ambil exam. Cuba bayangkan satu kelas ada 50 orang. Kalau 4 kelas ada 200 orang. 200 paper kertas soalan saya akan tanda seorang dalam tempoh seminggu. Jadi tuan-tuan puan doalah mudah-mudahan ustaz sihat,
Ustaz free masa, Ustaz ada tenaga masa untuk saya nak menanda paper tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhirnya nanti di hujung semester ini, maknanya kelas yang terakhir nanti, hujung bulan ni, tuan-tuan akan dapat markah, akan dapat jawapan. Lepas tu baru kita bercuti pada bulan Mac, bulan April bercutilah kita. Nanti bulan Mei ataupun bulan Jun baru kita masuk semula untuk tajwid tahap yang keberapa? Tahap 4. Okey, puan-puan tahu tak tajwid tahap 4? Kelas tuan-tuan puan-puan sama harinya iaitu hari Khamis pukul 9 hingga 10.30 pagi. Sama hari dan waktunya, tak ada perubahan. Okeylah tuan-tuan puan-puan, mari saya tunjukkan dekat whiteboard bagaimana format ujian. Mudah-mudahan bila puan-puan tahu format ujian, saat lagi kita baca Quran, saat lagi kita semak jawapan, puan-puan nampaklah macam mana nak jawab soalan ustaz. Mungkin apa yang ustaz bincang saat lagi ni keluar dalam periksa. Jadi tuan-tuan, untunglah siapa yang datang pada hari ini. Okey, mari saya tunjukkan di whiteboard ya. Bagaimanakah bentuk format ujian. Okey. Format ujian bertulis. Tajwid tahap 3. Baik, kod mata pelajarannya adalah TB 300. Ada pelajar tanya, Ustaz TB itu bukankah nama penyakit Ustaz? Bukan nama penyakit tuan-tuan. TB ni saya ambil ringkasan tajwid bertulis. Itu dia, bukannya nama penyakit. Memang kita ni selalu dengar je TB nama penyakit. Bukan ya, tajwid bertulis. Kemudian masanya nanti adalah 1 jam 30 minit. Masa sebenar lah ni. Belum termasuk waktu tambahan. Waktu tambahan lebih kurang setengah jam lagi, Ustaz tunggulah 2 jam. Sebab pengalaman saya sebelum ni, boleh dikatakan majoriti pelajar tak cukup masa 1 jam setengah. Dia perlukan sampai 2 jam. Ada pula pelajar, Ustaz 2 jam pun tak siap. Macam mana Ustaz? Saya kata silakan bawa balik ke rumah. Saya kata buat di rumah. Dekat rumah banyak jam. Okey, tuan-tuan puan-puan, nanti untuk format ujian ni dia akan terbagi kepada oh nak tulis Jawi. Beginilah tuan-tuan. Kalau kita tak berapa mahir sangat tulis Jawi, tak usah tulis Jawi, tulis Rumi. Tapi kalau puan-puan rasa dia biasa tulis Jawi, silakan, tak ada masalah. Saya boleh baca, no problem. Tapi kadang-kadang tulisan tuan-tuan tak kira lah Jawi ke Rumi, kadang-kadang ustaz pun tak boleh baca. Sampai saya call, ada satu ketika saya call pelajar, puan tulis apa kat sini, saya tak faham ayat puan ni. Akhirnya baru dia terangkan pada saya, baru saya faham. Baik, terbagi kepada 4 bahagian. Kalau dalam contoh yang ustaz bagi, dalam buku latihan ni, dia ada 3 bahagian saja. Ini format lama. Format baru ni ada 4 bahagian, iaitu bahagian A, B, C dan D. Okey, mari saya tunjukkan caranya. Apakah bentuk soalannya. Untuk bahagian A nanti, dia ada 15 soalan. Diberikan potongan ayat, nyatakan hukum tajwid ataupun tanda bacaan. Dia ada 2 istilah ni. Nyatakan HT. HT ni ringkasan kepada hukum tajwid. Atau TB. TB itu apa? Tanda bacaan. Bukannya tajwid bertulis tadi, bukan. Tanda bacaan pula ya. Jadi tuan-tuan, hukum tajwid, kejap ya saya tulis kat sini lah. Hukum tajwid atau tanda bacaan. Bagi setiap kalimah yang bergaris. Okey, contoh. Andai katalah ustaz ambil ini, surah ni. Bismillah. Majreha. Wa mursaha. Okey. Tuan-tuan, andai katalah ustaz keluarkan ayat ni. Andai kata, dia bukan soalan bocor. Andai kata kalau keluarlah. Maka nanti, ayat ini ustaz dah bagi nanti dalam kata soalan. Jadi nanti saya gariskan beberapa
kalimah yang ada dalam ayat ni antaranya kat sini. Kat sini Ustaz bubuh nombor 1, 2, 3, 4. Dia ada sebanyak 15 soalan macam ni. Nanti maknanya ayatnya panjang lah tuan-tuan puan-puan ya. Jadi nampak tak Ustaz tulis kat sini, Bismi, dekat sin tu Ustaz tanya apa ni? TB tu, tanda bacaan. Bukannya tajuk bertulis ya, TB tu tanda bacaan. Maka Ustaz lagi puan-puan jawab kat sini. Puan-puan jawab kat sini. Nombor 1. Apa jawapan kita agak-agaknya tanda bacaan dekat sini? Dekat sini. Tanda mati. Tanda mati atau sukun. Alhamdulillah dapat 2 markah. Dapat berapa markah? 2 markah. Satu jawapan ni 2 markah. Bermakna kalau 15 jawapan, nanti tuan-tuan akan dapat 40 markah penuh. Untuk bahagian A. Okey, banyak markahnya tu. 40 pula, 30 lah puan. Sebab 15 kali 2 kan? 30, minta maaf. Banyak markah juga tu. Okey, ini bahagian A baru. Jadi soalan yang kedua, dekat sini Ustaz gariskan millahi. Apa nak jawab? Ustaz tanya hukum tajwid. Alif lam al-jalalah tafkhim. Jawab mesti lengkap. Jangan jawab alif lam jalalah. Ustaz bagi setengah markah aja. Kena jawapan lengkap, iaitu nombor 2, alif lam al-jalalah tafkhim. Kalau tak reti tafkhim, jawab je lah tebal pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, nombor 3. Tarkik pula, tafkhim pula, tarkik sepatutnya kan. Okey. Ustaz pun salah pula pagi ni. Okey, tuan-tuan, millah ni adalah tarkik, iaitu nipis. Kemudian majriha, apa tanda bacaan di sini? Kena jawab tanda intan. Tapi kena ingat, tanda intan ada 2 je. Satu bacaan imalah, satu bacaan ismam. Yang ni imalah ke ismam? Imalah tu apa? Iyalah, imalah tu apa? Majri. Imalah tu maksudnya kita condongkan bacaan, sengitkan bacaan. Ingat tak Ustaz ajar dulu? Bismillahimajriha. Betul? Jadi itu namanya bacaan imalah. Jadi tuan-tuan kena jawab lengkap ni. Dulu ramai pelajar yang tak jawab lengkap, dia kena jawab lengkap. Dia tak boleh sebut tanda intan saja, kena sebut bacaan imalah. Kalau nak sebut imalah kubra pun okey juga. Imalah saja pun tak apa. Janji tuan-tuan sebut imalah. Sebab tanda intan ni ada berapa dalam Quran? Ada 2. Satu imalah, satu ismam. Jadi tuan-tuan nak membezakan, tuan-tuan kena kabuh macam ni lah kat Ustaz. Okey, yang keempat. Ni contoh saja ya tuan-tuan ya. Yang keempat, wa mursaha, dekat sa ni Ustaz gariskan. Apa tanda ni? Huruf alif kecil. Okey, itu aja jawapan. Jangan pula menambah. Dulu ada pelajar menambah. Huruf alif kecil, mad asli. Bila pula Ustaz mengajar mad asli dalam tajwid tahap 3? Tajwid tahap 3 Ustaz tak ajar hukum mad. Yang Ustaz ajar hukum mad tu tajwid tahap 2. Tahap 2 kan? Tajwid tahap 3 mana ada kita bincang hukum mad. Jadi walaupun betul jawapannya mad asli, tapi Ustaz tak terima jawapan itu. Yang saya terima yang ni, huruf alif kecil. Boleh? Boleh ke tidak ni? Boleh insyaAllah. Ada berapa soalan macam ni? 15 soalan. Dan satu soalan membawa 2 markah. Dan puan-puan kalikan dengan 15 bermakna 30 markah penuh di situ. Okey, ini bahagian A. Seterusnya saya nak tunjukkan bahagian B. Bahagian B. Okey, bahagian B. Bahagian B kita ada banyak juga soalan ni. Soalan tapi soalannya berbentuk, tapi dia soalannya ada 7 kejap ya, 10. Banyak juga ni, ada 23. Ada 23 soalan. 23 soalan. Nak mencabar sikit ni. Soalan ya. Dan soalannya lebih kepada
Soalan subjektif. Subjektif ni maksudnya tuan-tuan kena buat ayat sedikit lah. Berdasarkan pada persoalan. Antaranya, tapi sebelum tu markah penuhnya dekat sini lebih kurang 40 markah. Banyak markah ni. 40 markah. Okey, dia ada 23 soalan tapi 40 markah. Mungkin ada satu soalan yang ada 1 markah, ada yang 2 markah dan sebagainya. Bergantung kepada soalannya. Contoh, nyatakan nama ulama yang pertama menghasilkan kitab wakaf. Kitab mengenai wakaf. Siapa ulama yang pertama yang buat tentang wakaf ni? Tak ingat dah tu. Apa dia? Imam Asim. Puan-puan, tak apa. Nanti kita bincangkan dia. Nak tahu jawapannya, nanti kita bincanglah sekejap lagi. Kita bincang dalam buku latihan kita kan ada puan-puan buat latihan kan? Dia ada. Namanya Imam Syaibah An-Nasah Al-Madani Al-Kufi. Tak silap saya lah, Imam Syaibah namanya. Dan kitab yang pertama dihasilkan adalah Al-Wukuf. Betul ke? Imam Syaibah. Kalau puan-puan rujuk balik, Imam Syaibah An-Nasah Al-Madani Al-Kufi, tak silap saya. Jadi puan-puan, Imam An-Nasah ni, Imam Syaibah ni, dia adalah imam yang mula-mula sekali mencipta kitab berkenaan dengan wakaf yang bernama Al-Wukuf. Okey, lagi soalan yang lain antaranya, betul ke? Nyatakan 6 jenis wakaf dalam Al-Quran. Yang ni kalau tak kerti jawab, tak tahulah nak ngajar macam mana tuan-tuan. 6 jenis wakaf. Apakah 6 jenis wakaf yang kita tahu? Tam atau lazim, kita ada wakaf jaiz, wakaf kafi dan sebagainya lah. Jadi kan sepatutnya setiap pelajar dalam kelas ni mesti ada 4 set nota ni. Kalau puan-puan tak ada, puan-puan pergi cari kat belakang sana. Mesti ada 4 set nota. Set yang pertama ni hukum alif lam dengan hukum sakta, set yang pertama. Set yang kedua, kaedah baca hamzah wasal. Set yang ketiga ada wakaf dan ibtidak. Dan set yang keempat adalah tanda-tanda bacaan. Jadi tuan-tuan puan, mesti ada 4 set ini. Mudah-mudahan puan-puan dapatlah membantu untuk menjawab soalan ustaz nanti pada time exam ya. Betul lah tadi, Imam Syaibah bin An-Nasah Al-Madani Al-Kufi. Nama kitabnya adalah Al-Wukuf. Jadi antara bentuk soalan yang lain pula ni, nyatakan 6 jenis wakaf dalam Quran. Okey, puan-puan tahu kan apakah 6 jenis wakaf tu? Dan soalan yang lain pula. Ni kalau keluar lah. Kalau tak keluar jangan marah ustaz pula. Ini soalan, ini namanya soalan ramalan. Okey, tuan-tuan puan. Sekarang ni anak cucu kita tengah sibuk tengah exam SPM kan. Jadi mak ayah pula sibuk exam tajwid tahap yang ketiga. Okey. Soalan yang lain mungkin ustaz akan tanya, nyatakan ulama yang pertama menghasilkan tanda bacaan. Siapa? Jawapan tu semua ada dekat nota kita. Dekat buku tajwid ada nota tadi pun ada belaka. Siapa? Abul Ustaz jawab je lah. Abul Aswad Ad-Duali. Allahu Akbar. Inilah imam yang pertama sekali yang berjaya menghasilkan tanda bacaan. Abul Aswad Ad-Duali. Apakah tanda bacaan yang mula-mula sekali tercipta? Titik. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dapatlah kita jawab ya. Inilah namanya soalan subjektif. Puan-puan kena cari jawapan sendiri. Cari kat mana? Cari dalam nota ustaz dah. Dan tuan-tuan bersyukurlah pasal apa ustaz bagi tengok nota. Kalau puan-puan periksa dekat Masjid Negeri Shah Alam, puan-puan periksa Masjid Negara, sorry lah tak boleh tengok nota. Habis tu tengok apa ustaz? Tengok diri sendiri je lah. Bawa lah diri sendiri kita. Dan kalau puan-puan tak ada jawapan, tak ingat jawapan, maka kosonglah jawapan kita. Tapi itu di sana lah. Di sini saya tak tergamak nak buat begitu sebab saya tahu siapa pelajar saya. Tuan-tuan puan mungkin tak mampu sampai ke tahap itu. Itu sebab kelas saya ni kita namakan sebagai kelas pengajian peringkat sijil. Basic ya. Mudah-mudahan setidak-tidaknya puan-puan tahu siapakah nama ulama-ulama sebegini. Ya kalau ditanyalah. Okey, lagi?
Soalan yang lain juga, contoh yang lain, subjektif juga tapi lebih kepada ini. Diberikan beberapa kalimah, diberikan kalimah, bukan beberapa, beri kalimah, nyatakan hukum tajwid atau tanda bacaan. Okey, contohnya begini. Contohnya Ustaz bagi kalimah ini. Nanti Ustaz tanya. Contohnya Ustaz bagi kalimah ni, Ustaz tanyalah, apa nama tanda bacaan pada kalimah ini? Jawapan? Tanda bulat kecil boleh, atau alif ziyadah boleh belaka. Halal, Ustaz terima dua-dua, tak ada masalah. Jadi jawapannya sini, tanda bulat kecil. Okey, ataupun soalan yang lain. Contohnya, soalan yang lain, qauluhum. Okey, kat sini ada mim kecil berbaring. Soalan saya, nyatakan tanda wakaf, nyatakan nama wakaf di sini. Wakaf tam atau lazim? Wakaf tam atau lazim? Gitulah antara bentuk soalannya, dan saya harap puan-puan boleh jawablah. Sebab apa? Kalimah yang saya bagi ni pendek-pendek aja. Berbeza dengan bahagian A. Bahagian A ayatnya panjang. Tapi bahagian B kalimahnya pendek-pendek macam itulah. Ada banyaklah soalan macam ni nanti. Yang penting tuan-tuan fahamkan arahan soalan baru jawab. Jangan jawab selalu. Tengok apa kehendak soalan baru kita jawab. Dan kalau tak faham nanti tanya dengan ustaz, angkat tangan ya. Kalau tak faham bentuk soalan lah macam mana. Okey. Setakat dua bahagian ni okey ke? Setakat dua bahagian ni okey ya. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan tuan-tuan puan, untuk bahagian C pula dia ada sampai D tuan-tuan ya. Bahagian C. Bahagian C ni apa yang ustaz ajar selama ni dalam sesi ulang kaji, itulah jawapannya. Untuk bahagian C, sekejap ya. Bahagian C, puan-puan, kita ada sebanyak berapa soalan? Tak banyak soalannya. Lebih kurang ada 15 soalan tak silap ustaz. Ya, ada lebih kurang 15 9 soalan saja. 9 soalan. 9 soalan dan 18 jawab dan 18 markah. Ini 40 markah, ini 18 markah. Okey, 9 soalan saja. Tak banyak. Soalan macam mana? Nyatakan satu contoh tanda bacaan satu contoh ayat seperti sepatutnya. Satu contoh ayat atau kalimah bagi tanda bacaan ini. Okey, untuk bahagian C ni, soalan hanya sekitar kepada tanda bacaan. Sebab tanda bacaan ni banyak kan, ada 13. Jadi ustaz naklah puan-puan bagi tahu ustaz satu contoh ayat yang ada tanda bacaan. Contohnya, ustaz minta tanda mati. Tanda mati. Apa contohnya? Ialah mati tu sukun. Apa dia contohnya? Bismillah. Oi, pandai. Macam jawapan ustaz je dulu. Okey. Bismillah. Okey, tak apa. Tak apa, sama, tak ada masalah. Janji betul jawapannya. Tapi ingat, belum lengkap lagi jawapan ni. Bismi surah apa? Yes, kena jawab surah Al-Fatihah ayat 1. Macam ni. Bukankah sebelum ni Ustaz ajar macam ni kan? Yang perempuan salin kopi dekat whiteboard tu start daripada saya rasa 2-3 minggu kita buat latihan macam ni. Dan tuan-tuan saya yakin puan-puan boleh jawab lah, tak ada masalah. Ya, insya-Allah. Jadi puan-puan nanti tak banyak soalan, 9 soalan saja tapi 18 markah. Dan bahagian yang terakhir,
Minta maaf saya tulis kat sini ya, bahagian D. Okey, oleh kerana surah Al-Fatihah merupakan surah yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, maka bermula daripada semasa sudah lagi, semua tahap Ustaz tanya tentang surah Fatihah. Saya nak semua para pelajar saya mahir tentang surah Al-Fatihah. Jadi untuk bahagian D ni, dia tak banyak soalan. 3 soalan je. 3 soalan dan markahnya 12. Jadi, kalau puan totalkan 30, campur 40, 70. Campur 18, campur 12, totalnya 100%. Okey. Yang ni hanya rujuk surah Al-Fatihah. Dan puan-puan jangan khawatir, nanti dalam exam, surah Fatihah ni Ustaz bekalkan. Ustaz photostat dalam kata soalan. Jadi tuan-tuan tak payah bawa Quran, tak payah bawa buku-buku lain. Puan-puan rujuk je surah Fatihah yang Ustaz bagi. Dan soalan saya adalah berkenaan dengan hukum tajwid yang ada dalam Fatihah. Okey, siapa tahu? Puan-puan tahu tak dalam Fatihah ni, dia ada hukum tajwid tahap 3. Antaranya Alif Lam Al-Jalalah. Ada berapa? Sebut dah pandai tadi Alif Lam Jalalah, tapi berapa? 2 je kan? Puan-puan boleh tulis tak kalau Ustaz minta? Nyatakan hukum Alif Lam Jalalah. Boleh tulis tak? Bolehlah, kopi je lah Ustaz. Surah Fatihah tu dah ada, kopi je lah sebelahnya. Jadi tuan-tuan, kalau ditanya Alif Lam Jalalah, takkan Alif Lam Jalalah je. Dalam Fatihah, puan-puan ingat tak? Dalam Fatihah ada tanda bacaan, contohnya tanda pemanjang. Soalan contohlah, saya bagi contoh ya soalannya. Nyatakan kalimah yang ada tanda pemanjang. Ni contoh soalan ni. Ni surah Fatihah, nyatakan kalimah yang ada tanda pemanjang. Tanda pemanjang ada berapa kalimah dalam Fatihah? Bukannya banyak, satu aja. Apa dia? Adh-dhalin. Betul, dapat 2 markah. Ustaz, sekarang ni kami ingatlah jawapannya. Tapi exam nanti tak tahulah ingat ke tidak. Wallahualam. Tapi Ustaz dah bagi hint. Ustaz dah bagi hint dekat sini. Saya harap tuan-tuan perempuan dapatlah gambaran. Lebih kurang macam inilah bentuk soalannya. Dia tak banyak soalan, ada 3 soalan dan markahnya banyak, ada 12. Bermakna ada contoh-contoh jawapan yang lain juga tuan-tuan kena bagi. Kalau yang ni, satu ni, dapatlah 2 markah. Tapi kalau ada lagi soalan lain, jawapannya banyak, maka tuan-tuan banyaklah markah dekat situ. Jadi tuan-tuan puan, nampak tak secara keseluruhannya 4 bahagian soalan tajwid tahap ketiga yang tuan-tuan kena jawab nanti pada 22 hari bulan. Okey? Dan saya doakan sekejap lagi ya, kita akan bincangkan jawapan untuk yang ni, untuk jawapan kita, dan nanti mungkin tuan-tuan membantu tuan-tuan untuk menjawab soalan Ustaz dalam exam ya, insya-Allah. Lepas tu kita buat praktikal bacaan. Okey, setakat ni untuk 4 bahagian ni ada soalan tak nak tanya? Tuan-tuan ni beruntung pasal Ustaz buat satu sesi soalan saja, iaitu soalan bertulis. Dulu saya pernah buat, pernah saya buat, dia ada soalan bertulis dan juga ada sesi soalan lisan. Soalan lisan tahu? Puan-puan kena duduk seorang-seorang depan Ustaz, yang lain semua duduk kat luar. Seorang-seorang depan Ustaz, baca ayat Quran, lepas tu Ustaz tanya selalu. Ni tanda apa? Ni hukum apa? Ustaz tanya selalu. Ada yang boleh jawab, bolehlah. Ada yang banyak senyap-senyap dia tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan macam-macam ragam pelajar. Tapi semenjak itulah ada pelajar yang ramai pelajar yang gementar, takut. Ustaz, ya Allah, saya seorang-seorang je depan dengan Ustaz. Tak boleh ke kawan-kawan saya temankan? Tak boleh, dah nama periksa mana boleh teman-teman. Dulu masa saya exam dengan Ustaz saya, seorang-seorang tuan-tuan, tak ada berdua, tak ada bertiga. Seorang-seorang, berpeluhlah kita seorang nak buat macam mana. Itulah kaedah pengajaran yang diajar oleh guru kita. Jadi kita kena follow. Jadi untuk tuan-tuan perempuan, saya tak buat begitulah. Sebab apa? Pertama mengambil masa lama. Cuba bayangkan kalau 50 orang pelajar, satu orang pelajar mengambil masa 20 minit ataupun setengah jam. Kalau 50 orang pelajar dah berapa jam dah. Jadi lama, ambil masa lama. Saya takut puan-puan stres. Ustaz pun stres. Nanti kita tutup pula kelas kita. Allahu Akbar. Puan-puan memang
sedikit sebanyak ada tekanan pada saya dan juga pada tuan-tuan perempuan yang nak ambil exam. Jadi keputusannya, nanti ada yang tak datang terus dengan ujian lisan. Sebab ujian lisan ni dengan ujian bertulis dia berbeza perasaan kita. Perasaan kita berbeza. Sebab apa? Saya pernah jadi macam tuan-tuan dan puan-puan juga. Bila ujian bacaan ataupun kena baca depan dengan ustaz, Allahu Akbar, berdebar-debar, puan-puan menggigil. Ya, tadi elok je tak berpeluh, tiba-tiba banyak pula peluh kita. Kuat kerana kita takut tuan-tuan puan-puan nak jawab dengan ustaz. Ya, itu biasa, normal lah tuan-tuan ya. Jadi tak apalah, saya buat macam ni pun dah syukur alhamdulillah. Puan-puan yakin dengan soalan yang sebegini sedikit sebanyak ilmu tu tuan-tuan akan dapat. Betul tak? Betul ke tidak ni? Ada ilmu ke tidak ni? Adalah, di mana tuan-tuan kena cari jawapan. Kena belajar dengan ustaz dulu baru dapat jawapan. Kalau tidak memang sampai sudah tak akan jumpa jawapan. Okey, jadi untuk seterusnya mari kita bincang jawapan dalam buku latihan kita. Semua dah buat belum ni? Dah buat? Okey, mari kita bincang jawapan. Dan buku latihan ni tak perlu hantar kat ustaz. Puan-puan kita semak selalu sendiri. Dan puan-puan bagilah markah sendiri ya pada latihan kita. Okey, muka surat 120 terlebih dahulu. Okey, tengok tu. Bahagian A. Nyatakan dengan tepat hukum tajwid atau tanda bacaan. Okey ustaz, sebenarnya hukum tajwid tu apa? Okey, dengar molek-molek. Dalam tajwid tahap 3, puan-puan belajar berapa bab? 5 bab. Yang dikatakan hukum tajwid, dia termasuk dalam yang pertama alif lam jalalah. Itu hukum tajwid. Ataupun wakaf dan ibtidah, itu termasuk dalam hukum tajwid. Manakala yang disebut sebagai tanda bacaan lebih kepada bab yang terakhir iaitu tanda bacaan dan juga meliputi hukum saktah. Hukum saktah boleh disebut tanda bacaan dan hukum saktah juga boleh disebut sebagai hukum tajwid. Jadi mari kita sama-sama bincang jawapan. Mungkin puan-puan lebih jelas dekat sini jawapan kita. Nyatakan dengan tepat hukum tajwid atau tanda bacaan bagi setiap kalimah yang bergaris di bawah ini. Terlebih dahulu, puan-puan kena bacalah ayat tersebut. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baris yang pertama, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Okey, cuba kita bincang dulu jawapan untuk baris yang pertama dulu. Okey, mula-mula sekali Ustaz bubuh pada di bawah tanda apa tu? Tu namanya tanda bacaan. Apa jawapan kita? Tanda bintang ataupun robok pun boleh. Kalau puan-puan jawab robok boleh, tanda bintang pun boleh juga ya. Okey, seterusnya nombor 2, tanda bacaan juga. Tanda bulat kecil ataupun alif ziyadah pun boleh juga. Okey. Yang ketiga, juga tanda bacaan. Tanda mati atau sukun sama macam dekat whiteboard saya tunjuk tadi kan. Bis itu adalah tanda mati atau sukun. Lagi soalan yang keempat, saya minta hukum tajwid. Alif lam al-jalalah tarqiq, bukan tafkhim ya, tarqiq ini nipis. Okey, sama macam tadilah jawapan kita. Jadi nanti dalam exam ustaz akan bagi tahu dekat soalan nanti, kalau ustaz bubuh HT maknanya hukum tajwid. Kalau saya bubuh TB maknanya tanda bacaan. Puan-puan kat situ nanti boleh dapat jawapan ya. Okey, seterusnya majriha, tanda bacaan. Tanda berupa intan dan dalam bracket bacaan imalah. Nak jawab imalah kubra boleh, imalah saja pun okey, tak ada masalah. Okey, selesai. Soalan yang ke-6, saya minta hukum tajwid. Bila hukum tajwid, puan-puan tengok jim tu wakaf apa? Jawab wakaf jaiz. Dan nak terangkan ke tidak? Wakaf jaiz kalau jumpa nak buat apa, nak terang ke tidak?
Tak payah sebab ustaz tak minta pun. Yang penting namanya wakaf jaiz. Pandai. Okey. Seterusnya, soalan nombor 7. Tanda bacaan. Nampak tanwin kan? Puan-puan ingat tak tanwin ni ada gelaran? Ada tanwin idgham, ada ikhfa, ada ghanna, ada izhar. Jadi jawapan kita? Tanwin idgham. Mana tuan tahu? Sebab tanwin jumpa ra, hukumnya idgham bila guna. Maka jawapannya tanwin idgham sahaja. Ustaz, saya nak jawab tanwin gunah boleh ke? Jawabnya tak boleh. Sebab, cuba kita baca. La ghafurur rahim. Ulang. Bukankah idgham bila gunah hukumnya? Dan idgham bila gunah ni dengung ke tidak je? Tak dengung. Jadi tak boleh jawab tanwin gunah. Dia kena jawab tanwin idgham saja. Mu'tamad. Dan soalan yang ke-8. Apakah tanda bacaan di hujung? Tanda bulatan berhias. Kalau ustaz minta tanda bacaan. Tapi kalau ustaz minta, apakah nama wakaf hukum tajwid bagi kalimah yang terakhir tadi? Baru jawab wakaf tam atau lazim. Jadi tuan-tuan puan-puan tengok arahan soalan macam mana ya. Okey, seterusnya setakat ni ya aja. Nombor 6 ha? Ya, nanti ustaz bubuh kat bawah tu. Kalau ustaz bubuh HT hukum tajwid maka jawab wakaf jaiz. Tapi kalau ustaz bubuh TB tanda bacaan, puan boleh jawab tanda pemanjang. Ha gitu. Tak boleh sebab nanti arahannya ada di situ. Arahan sudah ada. Arahannya mungkin maybe ustaz tanya TB. Kalau TB tanda bacaan, jawapannya tanda pemanjang. Tapi kalau ustaz minta HT hukum tajwid, apa jawapannya? Dah senyap pula. Wakaf jaiz. Jangan senyap tuan-tuan. Jawablah something. Jawablah sesuatu. Mudah-mudahan betul lah jawapannya tu. Okey, kita baca ayat kedua pula. Baris yang kedua. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ Stop. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ Sekali lagi cuba tengok ayat yang tengah-tengah tu. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Okey, mari kita bincang jawapan baris yang kedua, soalan nombor 9. Saya minta tanda bacaan. Tanwin ikhfa. Mana kita tahu tanwin ikhfa? Kerana hukum di situ adalah ikhfa hakiki. Maka jawapannya sudah tentu tanwin ikhfa. Seterusnya, Nuhun ibnahu. Apa jawapan kita? Tanda bacaan. Apa pula tanwin ghannah? Bacaan nun aiwad. Ataupun tuan-tuan jawab begini. Tanwin izhar jumpa hamzah wasal. Ulang, tanwin izhar jumpa hamzah wasal. Dalam bracket bacaan nun aiwad. Itu jawapan untuk soalan nombor 10. Tanwin izhar jumpa hamzah wasal dan dalam bracket jawab bacaan nun aiwad. Puan ingat tak bacaan nun aiwad ada banyak ke sikit dalam Quran? Ada berapa? Kalau keluar soalan, ada berapa tanda bacaan nun aiwad dalam Quran? 33 tempat. 33 tempat dalam Quran ya. Jadi puan-puan jawablah begitu. Kalau keluar soalan begitulah. Tapi soalan yang mencabar biasanya ustaz tak bagi. Sebab perempuan di peringkat sijil ya. Kalau peringkat diploma mungkin akan ditanya lebih daripada itu. Okey, seterusnya. Nahu, tanda bacaan. Wow, kecil. Pandai. Okey, baris yang terakhir baca. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ
لقالوا لولا فصلت آياته. Stop. Sambung dengan Ustaz baca. أعجمي وعربي. Sekali lagi dia seolah-olah macam sendawa. Bunyinya ke dalam. أعجمي وعربي. Okey, mari kita bincang jawapan. Soalan nombor 12, tanda bacaan. Alif kecil, pandai. 13, tanda bacaan. Tanwin izhar, sebut. Siapa tak ada jawapan, bubuh jawapan sekarang. Mana tahu nanti dalam periksa keluar soalan macam ni. Itu jawapannya tanwin izhar. Sebab apa? Tanwin tu jumpa dengan alif. Jawapannya izhar halki. Maka kita sebut dengan gelaran tanwin izhar. Okey, seterusnya 14. Tanda bacaan. Tanda bulat kecil. Titik tumpat. Mana pula bulat kecil, tuan-tuan? Titik tumpat dalam braket. Bacaan tashil. Sebut. Tulis sekarang. Kemungkinan keluar dalam periksa. Sekali lagi diulang jawapan. Tanda titik tumpat. Kemudian dalam braket jawab bacaan tashil. Puan-puan, tanda ni banyak ke dalam Quran? Tak banyak, satu aja dalam Quran ya tuan-tuan. Maka itulah jawapannya. Dan bacaannya seolah-olah macam nak sendawa tadi kan. A'jamiyun. A'jamiyun. Cuba sebut. A'jamiyun. Itu dia cara bacaannya ya. Okey, dan terakhir. Yang terakhir, hukum tajwid merujuk kepada wakaf apa? Kafi atau aula. Maka dengan ini sempurnalah jawapan kita pada soalan pertama sampai dah soalan yang ke-15. Siapa dapat jawab penuh, betul belaka jawapannya, maka dapat 30 markah bahagian A. Nanti dalam exam macam ni lah, lebih kurang soalannya, cuma mungkin ayatnya berbeza. Jadi tuan-tuan get ready lah nanti dalam exam pada 22 hari bulan. Setakat ni okey ke? Okey. Kalau okey kita sambung tengok bahagian B. Saya bagi ayat nanti. Ayatnya dah ada dalam soalan, puan-puan tak payah cari ayat lain. Okey, soalan bahagian B. Mari kita bincangkan dulu sekejap. Jawab soalan berikut mengikut arahan yang diberikan. Ini seperti mana yang Ustaz kata tadi. Cuma kali ini saya ubah sedikit. Di mana ada soalan subjektif. Subjektif tu maksudnya contoh tadi. Siapakah nama ulama' yang pertama menghasilkan kitab wakaf? Siapakah ulama' pertama yang menghasilkan tanda bacaan? Itu soalan subjektif lah tu. Jadi saya campurkan dengan soalan sebegini. Jadi tuan-tuan, mari kita jawab soalan yang lebih kurang kepada soalannya begini, iaitu nombor 1. Nyatakan baris pada hamzah wasal ini. Nak baca baris mana? Dan tahu tak nak jawab macam mana? Okey, tuan-tuan, nanti kejap ya. Cara nak jawab begini. Anda katalah dekat situ ada kalimah ini tadi kan? Okey. Oh, kau tolong kan? Oh, kau tolong. Okey, cara nak jawab ialah tuan-tuan perlu buat macam ni. Ni, buat garisan. Nak letak baris mana ni? Hamzah wasal. Depan. Maka tuan-tuan bubuh macam ni. Boleh? Tapi jangan buat begini. Dulu ada pelajar buat begini. Tu dia. 3 baris ada belakang kat sini. Maknanya pelajar soalan ustaz balik. Ustaz pilih yang mana satu baris yang kat sini? Ya ilahi illallah. Kenapa saya pula kena pilih? Puan-puan lah jawab. Puan-puan pilih salah satu tanda. Maknanya hamzah wasal ni tak boleh baca dengan 3 baris. Dia hanya boleh dibaca dengan salah satu baris. Jadi nak baca baris mana ni? Baris depan. Sebab kalimah ni tak ada hukum alif lam. Bila tak ada alif lam, rujuk huruf ketiga. Huruf ketiganya baris depan kan? Maka kat sini jawapannya yang ini. Baris 1 di depan. Tapi yang atas ni, bawah ni tak payah tulis lah. Nanti tak payah tulis. Ni tak payah. Puan-puan jawab macam ni saja. Ya, baris 1 di hadapan. Kalau baris 1 depan, tapi kalau baris 1 bawah, bubuh bawah. Kalau atas. Boleh ke? InsyaAllah. Jadi ginilah. Kalau dalam exam puan-puan tak faham, nanti boleh tanya dengan ustaz selalu ya. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Nyatakan tanda bacaan bagi kalimah ini. Bulat bujur meninggi. Bulat bujur pun okey.
tak sebut meninggi pun tak apa, janji tanda bulat bujur. Tapi bukan tanda bulat kecil. Ambil perhatian. Sebab apa? Kalimah yang Ustaz letak ni adalah kalimah ana. Biasanya ana tu tanda bulat bujur, tak ada tanda bulat kecil tuan. Dan puan-puan tahu tak apa beza tanda bulat bujur dengan bulat kecil? Dari segi bacaannya ada beza tak? Ada. Kalau tanda bulat bujur sebegini, ketika wakaf, ana dibaca 2 harakat. Ikut. Ana. Dua harakat. Tapi kalau wasal, ana rabbuka. Dibaca dengan pendek. Inilah tanda bulat bujur. Maka jawablah begitu jawapannya. Okey, seterusnya. Soalan yang ketiga, nyatakan nama hukum bagi kalimah ini. Hukum sakta mana puan tahu? Ada sin kecil di atas huruf nun kan? Maka sebelah tepi tu jawab, sebelah kanan bacaan sakta. Soalan nombor 4, nyatakan nama wakaf bagi kalimah ini. Wakaf Hasan. Oi, pandai. Tapi jangan jawab begini, Ustaz. Dekat situ wakaf So'lamiyah. Mana ada wakaf So'lamiyah, tuan-tuan? Wakaf Hasan ada dalam Quran. Jadi tuan-tuan jangan letakkan nama sesuka hati kita, tapi jawapan yang sebenar adalah wakaf Hasan. Soalan nombor 5. Mungkin keluar, mungkin tidak soalan macam ni. Tapi cubalah. Puan-puan cuba jawab. Nyatakan jumlah keseluruhan harakat. 24 harakat. Mana kita tahu? Mana kita tahu 24 harakat? Jawabnya kiralah ke semua huruf-huruf tersebut. Dan nak kira harakat macam mana? Nak kira harakat macam mana? Semua huruf itu perlu dieja. Perlu dieja. Marilah kita eja. Eja kaf. Bukan KF kaf, perempuan. Kaf alif fa kaf. Macam mana eja kaf? Kaf alif fa kaf. Dan oleh kerana dekat kaf itu ada tanda pemanjang, maka nilainya 6 harakat. Tengok. Kaf. Ikut. Berapa harakat tadi? 6. Okey, seterusnya ha. Eja ha. Ha alif ha. Maka oleh kerana tak ada tanda pemanjang, ulama kata hanya 2 harakat. Sebut. Ha. Begitu juga dengan ya. Eja ya dulu. Ya alif ya. Ya. Faham tak? Ha dengan ya tu 2 harakat aja. 2 harakat, 2 harakat. Sebab tak ada tanda pemanjang. Seterusnya aja ain. Ain ya nun. Ada tanda pemanjang kan? Maka nilainya 6 harakat. Ain. Bagus. Seterusnya, puan-puan perasan tak bila kita eja ain ya nun, ada nun mati. Jumpa dengan huruf sad selepasnya, maka hukumnya adalah ikhfa' hakiki. Maka di situ nanti tuan-tuan kena dengung 2 harakat. Cuba ikut Ustaz. Itu bunyi dengung di antara ain dengan sad. Okey, sat lagi saya tunjukkan yang sebenarnya. Okey, tapi itulah gambarannya. Dan yang terakhir sad, 6 harakat. Eja sad. Sad alif dal macam tak berapa confident mengejanya. Sad alif dal. Dulu ada pelajar lagi selama je ngeja. Ustaz, SOD. SOD memanglah sad bunyinya. Tetapi kita ni belajar Al-Quran, bukannya belajar bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan nak eja dalam ejaan Al-Quran, sad itu adalah sad alif dal. Sad alif dal. Maka oleh kerana ada tanda pemanjang, nilai harakatnya 6. Ikut. Sad. Sebut. Jadi kiraannya macam mana? Dengar. Kaf itu 6, ha itu 2, ya itu 2, ain itu 6, dengung itu 2, sad itu 6. Totalnya 24 harakat. Jadi jawapan kita berapa tadi? 24 harakat. Dan kenapa Ustaz tanya begini? Sebab dia ada kena mengena dengan tanda pemanjang yang kita belajar dalam tajwid tahap yang ketiga. Ya. Okey, jadi bacaannya begini tuan. Tengok saya baca ya. Kaf ha ya ain
Sad. 1, 2 mula. Alhamdulillah, harap-harap cukup lah nafas 24 harakat. Kalau tak cukup, tuan-tuan lajukan sikit. Kata Tok Guru saya, kalau tak cukup nafas, perempuan kita lajukan sikit bacaan. Mungkin tuan-tuan akan dapat 24 harakat. Ya? Okey, itu soalan yang kelima. Soalan yang keenam. Nyatakan baris pada hamzah wasal ini. Soalan ni macam tadi jugalah. Kalau tadi baris satu di depan, yang ni baris satu di mana? Di atas. Maka jawapannya al-judi. Hamzah wasal tu letak baris atas. Tapi perempuan jangan letak dekat hamzah wasal tu, perempuan letak sebelah kanan. Perempuan buat garisan dulu, lepas tu letak baris satu di atas. Di atas garisannya. Okey, dan perempuan tak perlu eja tahu. Dulu ada pelajar rajin mengeja. B-A-R-I-S, baris, D-I-D-A-T-A-S, atas. Tak payah eja. Kita bukan belajar bahasa Melayu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Nombor 7. Nyatakan tanda bacaan bagi kalimah ini. Bulat berhias. Bulat berhias. Ya. Okey, nombor 8. Nyatakan nama hukum bagi kalimah ini. Alif lam al-jalalah. Tarqiq, betul. Ataupun jawab alif lam jalalah nipis pun betul. Tapi siapa yang jawab alif lam jalalah saja, maka mungkin ustaz bagi bagi setengah markah sahaja. Nombor 9, nyatakan nama wakaf bagi kalimah ini. Wakaf qabi, mana tahu? Ada lam alif di hujung, pandai. 10, nyatakan tanda bacaan bagi kalimah ini. Tanda mati atau sukun, betul. Pandai tuan-tuan ni, bila ramai-ramai ni pandai je kita jawab. Nampak je, tapi dalam pengisian nanti puan-puan kena jawab seorang-seorang tau. Harap-harap nampaklah jawapannya. 11. Nyatakan baris pada hamzah wasal ini. Atas ke depan? Jawabnya atas, sebab kalimah ini sudah menunjukkan kepada kita hukum alif lam syamsiah. Bila alif lam syamsiah hamzah wasal kena baca baris atas. Ikut an-nubuwwah. Yes, kena baca baris atas. Soalan 12. Nyatakan tanda bacaan bagi kalimah ini. Tanda bulat kecil ataupun tanda alif ziyadah pun boleh juga. Okey, 13. Nyatakan nama hukum bagi kalimah ini. Alif lam al-jalalah, tafkhim, tebal, pandai. 14. Nyatakan nama wakaf bagi kalimah ini. Tam atau lazim, mana kita tahu? Ada mim kecil berbaring, pandai. 15. Nyatakan tanda bacaan bagi kalimah ini. Tanda bintang atau robok, bot terbelaka. 16. Nyatakan baris pada hamzah wasal ini. Baris apa? Atas. Kena baris bawah. Puan, tak boleh jawab baris atas sebab ini bukan alif lam. Bila bukan alif lam, kena rujuk huruf ketiga. Huruf ketiga baris mana? Atas. Maka hamzah wasal kena baca baris bawah. Ikut. I'malu. Puan-puan kena baca baris bawah, puan, ya. 17. Nyatakan tanda bacaan bagi kalimah ini. Kena jawab tanwin izhar. Sebut. Okey, good. 18. Nyatakan nama hukum bagi kalimah ini. Alif lam al-jalalah, tarqiq. Dan 19. Nyatakan nama wakaf bagi kalimah ini. Wakaf ta'anuk atau nama lain. Muraqabah. Berikat tu dia punya makna dia. Jadi puan-puan, nama wakaf ini dah ada dua, ya. Ada setengah ulama sebut ta'anuk, ada setengah ulama sebut muraqabah. Tapi kan lebih selamat puan-puan tulis ta'anuk lah. Sebab dulu ada pelajar salah jawab. Dia jawab wakaf mudarabah. Mudarabah tu jual beli, tuan-tuan. Mana ada dalam bab wakaf. Jadi tuan-tuan jangan tersalah ayat dia. Okey, tak apalah. Saya faham apa kehendak tuan-tuan perempuan, ya. Soalan yang terakhir, nyatakan jumlah keseluruhan harakat. 22 harakat. Mana kita tahu?
Mula-mula kena eja. Eja ain. Ain ya nun. Ain ya nun ain. Dan kebetulan dekat di atas ain ada tanda pemanjang. Maka nilainya 6. Tengok. Ain. Sebut. 6 harakat. Lepas tu, tuan-tuan kena bunyi dengung. Dengung dengan hukum ikhfa hakiki. Dengung macam mana? Sekali lagi saya tunjukkan ya. Okey, yang penting seterusnya huruf sin. Huruf sin 6 harakat juga. Cuba sebut sin. Jadi antara ain dengan sin dengar. Ain sin. Sebut. Ada tak bunyi bunyi tadi itu adalah bunyi hukum ikhfa hakiki yang berlaku antara ain dengan sin. Macam mana kita tahu dia ikhfa hakiki? Eja. Seperti mana yang Ustaz tunjuk tadi lah, ya, eja ain dengan sin. Kemudian seterusnya huruf qaf berapa harakat? 6 harakat. Tapi kena ingat antara sin dengan qaf tuan-tuan kena bunyi dengung juga mengikut hukum ikhfa hakiki. Jadi cara bacaannya begini. Sin qaf. Ikut. Cuba kira berapa jumlah harakat semuanya. 22 harakat, satu nafas. Maknanya tak boleh curi nafas, tak boleh berehat pula tengah-tengah tu perempuan ni. Kena sambung sampai habis. Jadi bacaannya begini, dengar. Qaf. Cuba ikut. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan, seronok saya dengar tuan-tuan puan boleh baca ayat tadi. Dan mudah-mudahan nanti bila kita baca Quran, jumpalah mana-mana ayat yang Ustaz bagi soalannya kat sini, puan-puan boleh baca belaka. InsyaAllah. Dan yakinlah apa yang kita baca tadi betul. Dan setiap yang betul itu akan mendatangkan pahala yang besar kepada kita. Puan-puan tahu tak? Ain sin qaf tadi berapa huruf? 3 huruf. 1 huruf Nabi kata 10 pahala. Kali dengan tiga kali dengan 10 bermakna 30 pahala kebajikan kita dapat hanya membaca 3 huruf tadi. Sekali baca, kalau 2 kali berapa puluh? 60 lah. Kalau 3 kali 90. Begitulah seterusnya. Tapi dengan syarat kena baca dengan bertajwid. Apa nama hukum tadi, siapa ingat? Sudah tak ingat pula. Cara bacaan dah tahu tadi dah. Mad lazim. Apa pula kaliminya? Harfi mukhaffaf. Mad lazim ikut harfi mukhaffaf. Tapi nanti dalam exam tak perlu jawab hukum mad. Sebab hukum mad berada pada tajwid tahap yang kedua. Okey. Tuan-tuan dan puan setakat ni bahagian A, bahagian B okey ke? Okey. Seterusnya bahagian C. Untuk bahagian C ni, tuan-tuan tak boleh semak sendiri. Yang ni kena hantar kat ustaz. Jadi sesiapa yang dah siap, hari ini boleh hantar sekejap lagi. Siapa yang tak siap, teruskan buat latihan sebab kita ada 2 minggu lagi kelas kita ni sebelum kita exam. Jadi kalau tak siap minggu ni, mungkin siap minggu depan. Jadi tuan-tuan boleh hantar kat ustaz ya. Dan nanti saya tanda di rumah. Muka surat berapa tadi? 122 dengan 123. Tapi saya yakin mesti ada yang dah siap dah. Puan dah siap? Kalau dah siap boleh hantar kat ustaz sekarang lah. Sekejap lagi ya. Okey tuan-tuan puan, nampaknya dah hampir pukul 10.30. Ni sebenarnya saya nak minta awal balik pada hari ini sebab saya nak berangkat ke Kelantan dan saya ada meeting di sana. Mudah-mudahan tuan-tuan doakan ustaz selamat pergi dan balik perjalanan ni ya. Jadi tak apalah, hari ini kita stop awal dan minggu depan dengar. Minggu depan saya akan bincangkan soalan bahagian D. Ni, soalan bahagian D di mana kita akan bincangkan semua hukum tajwid tahap 3 yang ada dalam surah Fatihah. Dan minggu depan dan minggu satu lagi, kita akan buat praktikal bacaan
di mana kita baca sambungan surah dalam jilid yang kedua kita ini. Dan minggu depan nanti saya nak bahagikan grup kepada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau dia 5 lah. Setiap grup kena try jawab soalan ustaz berkenaan dengan semua hukum yang kita dah belajar. Puan-puan, sekali lagi sebelum kita bersurai, berapakah bab yang kita belajar dalam tajwid tahap 3 ini? Ada 5 bab. Berapakah nota sampingan mesti ada? Mesti ada 4 set. Sebab apa? Hukum alif lam al-jalalah saya gabungkan dengan hukum saktah. Ni 1 set. Kemudian bab yang kedua, kaedah membaca hamzah wasal 1 set. Kemudian bab yang berikutnya, wakaf dan ibtidak 1 set. Dan yang terakhir, tanda-tanda bacaan 1 set. Jadi semuanya mesti ada 4 set. Minggu depan tolong bawa nota ini untuk kita menjawab soalan ustaz ketika baca Quran. Bolehkah minggu depan? Boleh, insya-Allah. Jadi insya-Allah jumpa lagi lah minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Selamat bercuti hari ini. Siapa-siapa nak pergi melancong ke nak pergi mana-mana, pergilah tuan-tuan puan ya. Dan jumpa lagi minggu depan. Siapa-siapa nak hantar muka surat 122-23 boleh hantar sekarang, letak atas meja ustaz ya. Okey, mari sama-sama kita akhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.